Assalamualaikum. Anda bersama saya, Cikgu Sri dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6. Jom belajar bersama Cikgu Sri. Untuk topik hari ini, kita akan belajar kemahiran membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan. Okey anak-anak, seperti biasa, mari kita kupas apa yang dikatakan maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersurat merupakan maklumat yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan. Manakala maklumat tersirat pula merupakan idea tersurat yang mungkin berkaitan dengan punca, faktor, sebab, kesan-kesan, faedah, manfaat, cara dan contoh yang boleh kita nyatakan. Baiklah, mari kita lihat contoh untuk anak-anak lebih memahami. Contoh bagaimana cara kita nak cari idea tersurat dan tersirat. Okey, sebagai contoh, kalau idea tersuratnya iaitu Jaslina perlu menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Bagaimana cara kita nak cari apa idea tersirat di sebalik idea tersurat yang diberi? Kita boleh keluarkan pertanyaan. Sebagai contoh, mengapa kita perlu menggosok gigi? Dengan cara itu, kita boleh mendapat idea tersirat. Okey, salah satu sebab kenapa kita perlu menggosok gigi ialah untuk memastikan gigi dalam keadaan bersih dan terpelihara dari segala kekotoran. Dengan itu, idea yang dinyatakan menjadi idea tersirat. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami, anak-anak boleh buka buku teks halaman 24. Menerusi petikan kenali kemurungan, anak-anak boleh keluarkan beberapa idea tersurat berdasarkan soalan yang dinyatakan. Sebagai contoh, sila buat ulasan mengenai tanda-tanda kemurungan yang terdapat dalam petikan kenali kemurungan. Langkah pertama, anda perlu mengeluarkan idea tersurat. Seperti yang cikgu nyatakan di awal pembelajaran, idea tersurat merupakan idea yang terdapat dalam petikan. Kalau kita lihat dalam petikan, idea tersurat pertama, tanda-tanda kemurungan ialah mudah merasai kesedihan dan kepiluan yang amat teruk. Bagaimana kita ingin mencari idea tersirat di sebalik idea tersurat itu? Okey, salah satu cara yang paling mudah, kita perlu bertanya, mengeluarkan persoalan seperti kenapa jadi begitu? Ini secara tidak langsung anda akan mendapat idea tersiratnya. Mengapa mudah merasa kesedihan dan kepiluan yang amat teruk? Jawapannya adalah kerana terlalu mengikut perasaan sedih dan memikirkan nasib mereka. Jelas tak anak-anak? Baiklah, kita lihat idea tersurat yang kedua. Idea tersurat yang kedua menerusi petikan ialah pesakit mudah kecewa. Persoalan yang sama. Bagaimana kita ingin mencari idea tersirat di sebalik idea tersurat yang dikeluarkan? Persoalan yang sama. Kita bertanya, apa akan jadi sekiranya pesakit itu mudah kecewa? Maka keluarlah idea tersirat. Akan jadi kita mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Nampak tak kaitannya anak-anak? Bila kita lihat tanda kemurungan ketiga yang terdapat dalam petikan. Tandanya ialah pesakit berasa kehidupan mereka sunyi dan kosong. Idea tersirat untuk idea tersurat tersebut ialah mengapa. Dengan wujudnya pertanyaan mengapa, kita secara tidak langsung dapat mengeluarkan idea tersirat. Apa ya pesakit berasa kehidupan mereka sunyi? Ini kerana mereka beranggapan bahawa mereka keseorangan dan tiada sesiapa mahu berkawan dengan mereka. Untuk memudahkan anak-anak menulis ulasan, Cikgu Sri telah membina satu jadual yang boleh anak-anak jadikan panduan. Cara mudah ini dapat membantu anak-anak membina ulasan dengan baik. Untuk ulasan, anak-anak perlu membina 3 perenggan. Perenggan pertama merupakan perenggan pendahuluan. Anak boleh mulakan pendahuluan dengan gambar menunjukkan. Okey, anak-anak boleh salin daripada tajuk. Berikut merupakan salin semula kehendak soalan. Anak-anak boleh ulas isi atau idea dalam perenggan yang kedua.
Sebagai bantuan, anak-anak boleh menggunakan penanda wacana serta kata bantu seperti antaranya, seterusnya, di samping itu, selain itu, akhir sekali. Untuk kata bantu, kita boleh mulakan ayat kita dengan kita mestilah, kita patutlah, kita sewajarnya, kita seharusnya, kita perlulah. Selepas itu, perlu diikuti dengan isi tersurat atau idea yang tersurat dan juga idea tersirat. Untuk perenggan ketiga, anda perlu membuat penutup. Anda boleh gunakan perkataan, kesimpulannya, konklusinya, oleh itu, tuntasnya. Anda perlu beri saranan berkenaan tajuk. Setiap perkataan bergantung kepada kehendak soalan. Ya anak-anak? Sekiranya soalan berkehendakkan kebaikan atau faedah, anak-anak tidak boleh menggunakan kita mestilah, kita patutlah, kita seharusnya ya. Kena lihat soalan. Sebagai pengukuhan, cikgu ada beri satu contoh ulasan cara-cara menjaga kebersihan diri. Kalau anak-anak lihat gambar, cikgu telah keluarkan idea tersurat. Okey, yang pertama ialah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Yang kedua, makan makanan berkhasiat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Yang keempat, bersenam. Dan yang terakhir, bergotong royong membersihkan kawasan persekitaran. Ini pula merupakan teknik membina ulasan berdasarkan contoh yang cikgu berikan sebentar tadi. Gambar menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan diri. Kod merupakan cara-cara tersebut. Maksudnya, kita mestilah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari untuk menghilangkan bau badan. Anak-anak boleh lihat ya, idea tersuratnya ialah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Seperti yang cikgu ajar, kita mesti ada persoalan. Mengapa kita kena perlu mandi 2 kali sehari? Cara itu, kita dapat mengeluarkan idea tersirat. Seperti contoh yang cikgu tulis. Kenapa? Untuk menghilangkan bau badan. Bermakna, untuk menghilangkan bau badan merupakan idea tersirat. Baik anak-anak, kita sambung lagi. Seterusnya, kita patutlah makan makanan yang berkhasiat. Kita tanya lagi, kenapa kita perlu makan makanan berkhasiat? Supaya kita mendapat zat yang mencukupi. Mendapat zat yang mencukupi merupakan idea tersirat untuk makan makanan yang berkhasiat. Anak boleh ikuti tak pembelajaran kita? Mudah sebenarnya ulasan ini sekiranya anak-anak faham bagaimana cara atau formula untuk membuatnya. Okey, untuk perenggan terakhir merupakan kesimpulan. Anak-anak boleh berbicara umum tentang topik ataupun memberi saranan. Untuk permulaan, cikgu ajar benda yang mudah untuk anak-anak ikuti. Kita lihat kesimpulan untuk ulasan ini. Kesimpulannya, kesihatan amat penting dalam hidup kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaga kesihatan. Baiklah anak-anak, itu saja untuk hari ini. Tahniah kerana anda merupakan anak-anak yang hebat kerana berjaya mengikuti pembelajaran Cikgu Sri sehingga ke akhir. Cikgu akan lampirkan beberapa nota untuk anak-anak salin dalam buku. Jangan lupa salin nota cikgu ya. Okey, kita akan jumpa lagi dalam kelas Cikgu Sri pada minggu hadapan. Sekian, selamat belajar dan selamat menyalin. Bye. Assalamualaikum.